Yang terbaru, saya tak tahu sama ada statistik itu betul atau tidak. Di Selangor ni khususnya, saya dipahamkan disebut berapa juta, 2 juta ke berapa juta orang perempuan yang meningkat umur masih belum berkahwin. Itu realiti. Saya tak tahu apa faktornya. Mungkin agaknya sibuk masing-masing mencari kerja, atau masih lagi ibu bapa ni faktor menyusahkan dengan faktor perkahwinan ni memang tak ada yang murah ya. Hari ni kalau nak buat kenduri 5,000 boleh buat kenduri. Buat kenduri boleh lah, bukan kenduri kahwin lah istilahnya kan. Sebab itu kadang-kadang faktor-faktor ini menyebabkan jadi susah. Satu lagi, kadang-kadang faktor anak perempuan ada, tapi yang belah perempuan pula dengan syarat ini degree, dikiranya semua baik, kira semua sekali pampers budak tu dulu semua berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Kaum muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah tamunya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan kita meneruskan lagi perbincangan kita di dalam kitab halal dan haram dalam Islam, dan masih lagi dalam bab yang ketiga, halal dan haram dalam lapangan perkahwinan dan kehidupan berfamili ataupun berkeluarga. Hari ini kita masuk pada muka surat 273. 273. Kalau yang buku lain tu cuba tengok pada tajuk layanan isteri terhadap tetamu suaminya. Tajuknya layanan isteri terhadap tetamu suaminya. Dan lebih jelas lagi dari yang tersebut bahawa seorang muslimah boleh melayan tetamu-tetamu suaminya dengan syarat suaminya ada bersama-samanya, selama sang isteri itu beradab susila dengan adab Islam dalam pakaiannya, perhiasannya, kata bicaranya dan perjalanannya. Secara tabi'i juga bahawa mereka boleh memandang kepadanya dan dia juga memandang kepada mereka dalam keadaan serupa ini, dan tidak ada salah padanya selama tidak dikhawatiri berlaku fitnah dari pihak isteri dan juga dari pihak tetamu-tetamu itu. Baik, kalau kita lihat kepada perbincangan ini, semacam ada satu penekanan dalam hal ini. Pertama, saya ingat mungkin dari sudut penulis ini sendiri, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Penulis ini orang Arab, dan budaya orang Arab ini dia tidak mudah untuk memasuk atau membawa orang luar masuk ke dalam rumah. Dia tidak mudah. Artinya kalau kita ni, selalu saya sebutlah,
Kadang ada orang kita ni dia beberapa kali pergi ke Mekah, jadi dia kata saya ada kawan baik duduk di Mekah ni, kata dia. Kalau kita berkawan dengan dia, dia tak bawa ke rumah, belum baik lagi tu. Boleh faham tak? Kalau kita berkawan dengan dia, dia tak bawa balik ke rumah. Maksud tak bawa balik ke rumah tu, dia tidak mempelawa kita ke rumah. Jadi kalau berjumpa pun kita kata, saya dah berada di Mekah ni, okey, kita jumpa nanti di food court di Sapwa contohnya. Jadi taklah baik sangat tu sebenarnya. Dia kalau kawan baik ni, dia akan bawa balik ke rumah, dia akan pelawa kita di rumah dia. Itu budaya Arab ni memang dia tak sama dengan orang Melayu. Orang Melayu, kawan tak kenal pun boleh masuk rumah. Masuklah dulu, kata dia. Jadi itu satu part lah untuk supaya kita faham latar belakang penulis ni. Walaupun tidak dinyatakan begitu, cuma secara asasnya kalau kita faham dari segi apa yang disebut oleh pengarang kitab ni, kita akan rasa okeylah kalau macam tu. Kita pun memang kat Malaysia kalau tetamu suami tu, kawan-kawan suami pun kadang-kadang kita masak mi goreng lah, nasi goreng dan sebagainya. Jadi pada kita tu common. Jadi pada kita mungkin kita tak rasa ada apa-apa perlu perbincangan yang khusus. Tapi kalau tuan-tuan tengok di sini, ibu boleh lihat ada satu perbincangan khusus tajuknya. Mana isteri boleh melayani tetamu suami. Maksudnya menghidang, duduk sekali, berbual sebagainya. Tetapi nak disebut bahawa dia tidak mudah bagi orang Arab. Saya sebenarnya mengaji di Jordan pun 5 tahun lah. Saya rasa dari ramai kawan tu ada 2 orang aja. Satu tu dia jemput ke rumah dia di kampung dia. Yang seorang lagi tu Nazih tu, masih lagi saya ingat nama, tapi tak tahulah kat mana hilang sekarang ni. Dia duduk di Jordan kan. Yang itu memang saya kerap pergi ke rumah dia, sampai saya kata saya nak menyewa di rumah yang sama juga, pasal boleh sentiasa berinteraksi untuk bercakap Arab. Cuma orang Arab ni dia malu, pasal rumah sewa tu dah macam tempat longgokan sampah. Budak-budak ni memang macam tu, kalau menyewa ni hancur tu rumah. Jadi nak cerita dia, itu pun kira mujur lah. Boleh makan sekali, makan roti sama-sama kan. Di mana dia boleh accept kita untuk datang rumah tu, menunjukkan kau rapat lah tu. Boleh faham? Jadi kalau sekadar pergi ke Mekah, jumpa hari tu, how are you, I'm fine, see you later, itu belum lagi, bawa tenang. Yang kedua untuk kita faham dalam konteks kita ialah, saya ingat hal ini bukan baru untuk dibincangkan, kerana memang jadi satu adat bagi kita orang Malaysia mengalu-alukan tetamu, walaupun kita tak kenal, mungkin itu kawan suami sebagainya, bahkan kita masakkan, kita hidang air. Cuma kena jaga dari segi batasan, lebih-lebih lagi apabila banyak kajian-kajian hari ini oleh orang yang terlibat dalam kaunseling ataupun permasalahan rumah tangga. Banyak hal-hal yang berkait dengan kecurangan pasangan dengan orang-orang yang terdekat. Jadi ini perlu hati-hatilah, ya, khususnya lagi ini. Tapi mak-mak ni tak ada lagut ni, ya. Tapi tak boleh kata juga, dia benda hati ni benda payah. Sebab itu kalau kita lihat pada satu part yang lain, agama nak jaga. Saya sebut dah di awal dulu ketika kita bincang tajuk berkaitan dengan tajuk kekeluargaan ini. Saya sebut bahawa soal hati dan perasaan ini dia satu benda yang luar jangka. Kerana kita tak tahu yang ada di sini, bahkan yang bercakap ini ketika kita keluar daripada rumah, bagaimana latar belakang kehidupan kita sehari-hari itu tak tahu. Jadi kerana itu kenapa Islam membataskan. Kadang-kadang kita rasa dikongkong, ada orang dia rasa begitu, seolah macam Islam ni mengongkong. Tapi hakikatnya inilah apa yang disebut sebagai
dia panggil kecantikan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia bukan hanya memikirkan soal now, tapi beyond. Boleh faham tak? Bukan sekarang saja, tapi ke depan. Hari tu kita ada bincang pasal soal, kalau ingat lagi lah, saya tak reverse dah, bawa tenang bila nak habis buku ni. Kita ada bincang pasal IPA 2, kalau ingat, di awal dulu. Yang ini kita bincang pasal kawan kepada suami pula. Menunjukkan bahawa hal-hal ini satu perkara yang kita tidak boleh pandang remeh. Boleh buat, tetapi mesti dengan, kalau bahasa hari ini dipanggil SOP yang ketat. Kan bahasa hari inilah kita begitu, boleh laksanakan tapi dengan SOP yang ketat. Jadi maknanya saya nak pesankan kita begitu juga. Cuma terlanjur sikit lah berkenaan pasal makan, hidang makanan ni. Saya ada buat rakaman juga dalam kelas CFM, saya ada sebutkan. Sebab saya nampak ada semacam, ada satu hal juga untuk kita fikirkan. Bila kita hidang makan pada tetamu, memang bila kita sebagai tuan rumah meraihkan tetamu tu dengan menghidangkan makanan, memang ada suruhan tu. Tapi paling bagus kalau hari ini kita tanyakan pada tetamu tu, kerana khawatir makanan kita hidangkan tu mudarat pada dia. Boleh faham tak? Kita tahu apa penyakit orang. Kita hidangkan teh tarik, kawan tu alamak ai. Kita hidangkan air tebu. Orang kencing manis minum air tebu, cerah masa depan. Betul? Kadang ada orang darah tinggi, pamunya. Jadi saya ingat, kalau betul kita nak meraihkan tetamu, tanyakan pada dia. Kadang disegan nak menjawab, jadi kita cadangkan. Kan? Agak-agak apa yang tak boleh makan ke bagi tahulah. Takut kang tersalah makan. Jadi benda tu penting. Kadang-kadang kita ni bukan apa benda. Orang Melayu ni dia suka jamu orang makan. Itu bagus. Tapi jamu orang makan kalau sampai mati kawan tu, itu tak bagus. Boleh faham makcik? Atau bolehlah berikan dia pilihan. Kan? Mungkin ni menu orang kecil manis boleh makan, ada menu orang kecil manis tak boleh makan. Jadi kurang-kurang adalah pilihan untuk dia. Begitu, contohlah. Ya. Ini pesanan untuk saya jugalah. Bukhari dan Muslim dan selain mereka ada meriwayatkan dari Sahil bin Sa'ad Al-Ansari, katanya, ini mata dah tutu tak nampak dah. Lamma a'rasa Abu Asid As-Sa'idi, lamma a'rasa Abu Sa'id As-Sa'idi da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu fama sana'a lahum ta'aman wala qaddama ilaihim illa anna mara'atahu asidin ballat tamaratin fi taurin min hijarah min al-lail. Falamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ta'ami ama'atu lahu ay marasathu bi yadiha fasaqathu tattahifuhu bidzalik. Pada masa Abu Said menjadi pengantin, ini cerita pasal menunggu kahwin, dia telah mengundang Nabi SAW dan beberapa orang sahabatnya juga, dan Abu Said tidak menyediakan apa-apa makanan untuk menghidangkannya kepada mereka, melainkan isterinya Ummu Usaid yang telah melumatkan sedikit kurma dalam sebuah tempat yang berbuat dari batu di waktu malam. Apabila selesai Nabi SAW dari makannya, dilicikkannya lagi yang lain serta dihulurkannya dengan tangannya kepada beliau dan dilayaninya beliau dengan memberinya makanan itu lagi. Dalam hadis ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Hajar. Ibn Hajar di sini, kalau tak silap saya, Ibn Hajar Al-Haythami. Dalil dibolehkan berkhidmat isteri kepada suami dan para tetamunya. Dan hal ini itu sekali dengan syarat tidak dikhawatirkan adanya fitnah serta menjaga tempat yang wajibkan agama untuk menutupnya. Barulah dikatakan boleh sang isteri membantu suaminya dalam keadaan semacam itu. Tetapi jika wanita atau isteri tidak tahu menjaga dirinya dengan menutup dirinya
pada tempat-tempat yang perlu sebagaimana keadaan kebanyakan dari kaum wanita pada zaman ini, maka jelaslah menghadirkan dirinya di hadapan kaum lelaki itu adalah haram, tidak syak lagi. Ini pesanan untuk kita lah. Faham makcik? Oh kak, jangan pakai baju tidur pula. Ni kadang-kadang pakai baju kelawar saja. Ya Allah Rabbi, bila ada orang luar datang, pakaian kita macam keluar. Boleh faham? Sebab itu orang Arab satu bagus dia kalau tetamu datang, dia ada dua tempat. Satu yang bukan keluarga, satu yang keluarga. Kami masa mengaji dulu dengan seorang guru kami, Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah, seorang pakar hadis, orang alim, ya. Tapi itulah mengaji itu di kondo dia. Dia duduk apartmen lift khas. Masuk lift tu, buka pintu je rumah dia. Jangan main orang alim. Tapi bukan rumah dia lah, rumah anak dia. Dia menumpang je, ya. Jadi bila kami masuk rumah itu, memang kami terus pergi ke kawasan tetamu. Memang tak nampak apa, berdinding apa semua. Jadi dengarlah anak-anak dia berlari di dalam tu. Bagus. Jadi tak ada soal aurat dan sebagainya, tak mengganggu tuan rumah. Jadi bila kami semua anak-anak murid dah berkumpul, orang Arab pun lah sekali, barulah Syekh tu keluar, masuk dekat ruang tamu dan dia mengajar di situ. Jadi bila ujung-ujung tu dia nak hidang makanan, jadi anak-anak lelaki dia akan hantar, atau cucu dia hantarkan makanan tadi, dan kemudian kami makan. Jadi tak ada risau duduk di dalam. Itu bagus. Orang Arab ni satulah, ya, di situ. Tapi kalau keluarga yang datang, dia akan masuk ke dalam. Dia akan masuk ke dalam. Jadi kita orang Melayu tidak, sampai ke dapur terus. Anak dara kita keluar-keluar bilik air, tengok orang ramai dekat depan, dekat dapur tu. Itu yang tak kena tu. Tu okey lagi. Kadang-kadang suami kita bertawal je, kawan kita duduk kat dapur borak, tak kesemenggah namanya. Faham tak? Dia begini je lah. Benda-benda ini benda yang memang berlaku dalam masyarakat, dan tujuan kita belajar ni jadilah yang 30 orang 40 orang ni untuk apply. Kita nak Arab satu Malaysia ni buat payah. Yang mengaji bukannya semua, yang faham pun bukan semua. Tapi itu bukan isunya. Kerana itulah realiti kehidupan. Yang isunya ialah yang belajar ni tak buat. Itu masalah kita. Faham ke tidak? Jadi kalau kita lah sendiri dalam konteks di rumah ni, kita kena jaga supaya aurat-aurat itu, aurat ini bukan maksudnya aurat betis ke gitu, bukan. Aurat ini lah benda yang sepatutnya ditutup. Boleh faham tak? Itu supaya dapat dijaga dahulu, kemudian barulah tetamu itu masuk. Dan kalau kita jadi tetamu pun sama juga, kena duduk di bahagian yang tidak melihat kepada dalam rumah tu. Habis. Kita masuk tajuk seterusnya. Ini beberapa tajuk di belakang ni kita baca je lah, pasal dah buku ini memang bincangkan tajuk ini, jadi kita baca je, mungkin secara sepintas selalu. Hubungan seks yang abnormal berdosa besar. Tinggal lagi satu perkara yang harus kita ketahui mengenai peraturan naluri atau gharizah seks dalam Islam, iaitu sebagaimana Islam telah mengharamkan perbuatan zina dan mengharamkan semua cara-cara yang boleh membawa kepada perbuatan zina itu. Islam juga mengharamkan perbuatan seks yang abnormal, yang kerap dikenali sebagai dengan perbuatan seks kaum Lut. Tegasnya dipanggil dengan liwat, yakni homoseksual. Perbuatan jahat ini adalah bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia, menenggelamkan diri dalam lembah kekotoran, merosakkan kejantanan lelaki dan mencemar ke atas hak-hak keperempuanan. Tersebarnya kesalahan yang sangat buruk ini dalam satu kumpulan manusia akan merosakkan cara hidup mereka serta menjadikan mereka sebagai hamba kepada kesalahan itu, sehingga melupakan mereka dari hal budi pekerti yang mulia, adat kebiasaan hidup yang baik serta perasaan diri yang sempurna. Memadailah buat kita untuk mengambil pelajaran dari perkara ini dengan apa yang dibicarakan oleh Al-Quranul Karim tentang kaum Lut ini, yang
telah memulakan perbuatan keji yang kotor ini. Mereka sanggup meninggalkan wanita-wanita mereka yang baik dan halal hanya untuk memecah nafsu syahwat yang jahat yang telah diharamkan. Oleh sebab itu maka Nabi mereka Lut telah berkata kepada mereka sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Surah Asy-Syu'ara ayat 165 ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Adakah kamu patut mendatangi kaum laki-laki dari makhluk ini dan kamu meninggalkan pula isteri-isteri kamu yang justru dijadikan buat kamu oleh Tuhan kamu, bahkan kamu adalah kaum yang melewati batas. Dan Al-Quran telah membebalkan mereka atas lisan Nabi Lut sebagai orang yang bersikap permusuhan, bodoh, pembazir, perosak dan pelaku jenayah. Di antara yang sangat mengherankan lagi dari hal pendirian kaum ini, yang telah menampakkan benar-benar penyelewengan diri mereka dari kefitrahan mereka, kerusakan harga diri mereka, keruntuhan moralitas mereka dan kerusakan perasaan mereka, iaitu pendirian mereka terhadap tetamu-tetamu Lut yang terdiri dari sekumpulan malaikat azab yang diutus Allah SWT dalam rupa manusia untuk menguji kaum yang jahat ini dan untuk mencatat sikap mereka dalam satu peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran kepada kita. Ini saya baca ayat ni sikit walaupun panjang sebab ini kita sepintas lalu je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'ati qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 77 ayat 81. Dan apabila tiba utusan-utusan kami, yakni utusan Allah kepada Lut, mereka lalu menyatakan duka cerita mereka dan tidak tahu bagaimana hendak melindungi diri mereka. Lalu mereka mengatakan ini adalah suatu hari yang sulit dan datanglah kaum Lut kepada Lut dengan tergesa-gesa kerana mereka sebelum ini memang pernah melakukan perbuatan yang buruk itu. Lut berkata kepada mereka, hai kaumku, mereka ini adalah anak-anak perempuanku dan mereka adalah lebih suci buat kamu, dan takutlah kepada Allah dan jangan sampai engkau beri malu di hadapan tetamuku. Tidak adakah di antara kamu yang berfahaman lurus? Lalu mereka menjawab, sungguhnya engkau sudah mengetahui bahawa kami tiada perlu kepada anak-anak perempuanmu dan engkau juga mengetahui apa yang kami inginkan. Lut menjawab, kalau aku memang mempunyai kekuatan untuk mengusir ke atas kamu atau aku dapat bergantung ke bantuan yang kuat. Ketika itu mereka berkata, para malaikat itu berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Mereka itu kaum yang tidak bakal membuat sesuatu kepadamu selama kami berada di sini. Para ulama pula telah berselisih pendapat mengenai hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan keji ini. Apakah dijalankan hukum hudud ke atas mereka seperti dihukumkan ke atas orang-orang yang melakukan zina, ataupun dibunuh si pelaku liwat ini dan orang yang dilakukan ke atasnya perbuatan itu, dan dengan cara bagaimana pula kedua-dua dijalankan hukuman bunuh? Adakah dengan pedang menebas kepala mereka, atau dengan api yang membakar mereka, ataupun dengan melemparkan mereka dari atas tempat atau bangunan yang tinggi? Hukuman yang sungguh berat ini ternyata seolah-olah sangat kejam sekali, tetapi memang begitulah semestinya untuk mensucikan masyarakat Islam dari kaum-kaum dosa yang sangat merosakkan dan membahayakan masyarakat
yang tidak menelurkan kecuali kebinasaan dan kebencanaan semata. Jadi ibu sekalian, ini satu perkara yang kita kena faham. Sebab tu saya kata kita orang yang belajar ni, ya, hari ini dalam konteks kehidupan kita ada perbincangan yang bersifat dia panggil apa nama ni, dia panggil human right. Ya. Tetapi kita jangan sampai tergelincir kepada permainan orang-orang yang konon-kononnya mereka bercakap atas dasar hak kemanusiaan. Boleh faham tak? Maksudnya apa nama ni, dipanggil mempertahankan orang-orang yang punya kecenderungan yang abnormal ini dengan kita menormalisasikan. Boleh faham tak? Sekurang-kurangnya mungkin kita tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu, tapi sekurang-kurangnya hendaklah kita letak dalam diri kita, whatever, atas alasan apapun, atas cara bagaimanapun, nak dikonarkan hal-hal yang memang telah diketahui bahawa itu sesuatu yang abnormal, yang tidak, apa dia panggil, kita panggil tidak fitrah ni, apa benda panggil tidak apa dia panggil, hubungan apa sonsang ataupun luar tabi'i, payah menor menyebutnya, ya. Maknanya sonsang ataupun luar tabi'i ini kita kena letak dalam diri kita bahawa ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Itu kena pegang. Boleh faham tak? Jangan letak soal kesian, soal itu. Kadang-kadang alasan ini diwujud-wujudkan, kan? Diwujudkan. Dia perkara pertama kita kena letak, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Itu jelas. Boleh faham tak? Tidak ada isu yang ini ialah dia bukan nak. Kadang-kadang orang begitu, dia letak itu dulu. Orang ni bukan dia nak begitu, pandai dia dikonarkan, kan? Bukan kehendak dia begitu. Dia sendiri pun lahir kemudian membesar, tiba-tiba dia pula jadi konar begitu tak pasal-pasal. Minatnya kepada lelaki, minatnya perempuan-perempuan, itu semua jangan sampai ada bagi orang yang belajar. Orang tak belajar ni kadang-kadang lain dia punya pertimbangan, atas rasa kesian, atas rasa menghormatilah. Nampak kan hari ni orang bincangkan. Maka saya nak pesankan ibu sekalian, ini benda kena kita ada. Sekurang-kurangnya kita jadilah dengan anak-anak keluarga kita. Maksud saya, kalau keadaan itu kita kena bagi tahu, ini perbuatan yang jelas bertentangan dengan syarak. Tapi bukankah kita kena ada rasa kemanusiaan? Itu perbincangan lain. Letak ni dulu. Boleh faham tak? Bukankah kita kena ada rasa kesian? Itu perbincangan lain. Ini pegang dulu. Ini pegang dulu. Kerana itu pertimbangannya lain. Bukankah kita mesti menghormati? Itu perbincangan yang lain. Ini pegang dulu. Kerana yang menjadi masalah, oleh kerana kita nak mengangkat nilai menghormati. Boleh faham tak? Kita nak menghormati. Kita, orang Islam, kita menghormati orang lain. Maka akhirnya kita tidak berpegang pada asas hal ini bertentangan dengan syarak. Boleh faham tak, Kak? Saya sebenarnya hari ini saya tak risau sangat soal apa nama ni, dia panggil isu berkaitan dengan LGBT ni lah. LGBT ni maknanya lesbian, apa lagi gay, B tu apa? Apa ni? Itulah T tu benda pula. T transgender, aywa. Tu LGBT tu. Ya. Jadi maknanya saya tak pelik. Kenapa saya tak pelik? Kerana wujudnya satu gerakan yang memang memperjuangkan dia. Boleh faham tak? Jadi bila ada yang memperjuangkan dia, dia akan hidup lah. Baik, itu saya tak pelik. Bukan tak pelik kerana itu
kita pandang remeh. Tak, benda itu memang wujud sejak zaman berzaman. Ini bukan baru. Quran sebut tadi zaman Nabi Allah Lut alaihissalam. Tetapi yang saya risau ialah orang-orang yang belajar, mereka ini salah menaakuli. Boleh faham? Tinggi bahasa tu. Apa dia panggil? Payah sangat. Menanggapilah. Ya. Maknanya dia menanggapi pada suatu isu tu dengan cara yang salah. Ya, sebab itu saya pesankan, perkara yang paling pokok kita letak, ini adalah suatu yang bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala. Oh, tapi makcik, tapi kan maklum, kita kena menghormati dia. Itu kita bincang dalam part yang lain. Boleh faham tak? Maksudnya part lain bagaimana? Menghormati. Baik, apa asas kita nak letak dalam menghormati dia? Boleh faham tak? Orang kadang-kadang sebut begitu. Kan kita kena ada penghormatan dia sebagai manusia. Itu perbincangan lain. Baik, contohnya misal katakan dia belengang kangkung dia kan, datang ke kedai kita berniagalah. Baik, di sini perbincangan dia. Bagaimana asas menghormati dia? Kita bermuamalah sebagaimana manusia biasa. Boleh faham tak? Itu penghormatan lah. Bukan kita hina, no, saya orang lembut ni saya tak jual. Itu tak betul. Boleh faham tak? Jangan kita campur adukkan dia. Ataupun contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba dengar gelebung, katakan. Rupanya sebelah masuk ke longkang. Kita pun berhentilah parking tepi. Sian tengok tak ada orang, dia seorang aja. Kita pun tengok, rupanya apa nama perempuan yang pakai rambut pendek, pakai apa istilahnya, pengkit, tomboy kan, tercampak dia punya helmet. Tengok tomboy, biar orang mampus dalam tu. Itu salah. Boleh faham tak? Ibu faham ke tidak? Jadi jangan campur aduk. Ini bukan soal kita menghilangkan rasa insani. Ada orang kata, kalau anjing boleh kita hormat, dia ni bukannya anjing. Siapa pula yang menganjingkan dia? Boleh faham tak? Jadi jangan salah. Hari ini orang sebenarnya nak mengambil, dia panggil apa istilahnya, dia nak menormalisasikan benda ini, maka dia hentamnya pada lain tempat. Memang ada setengah-setengah orang tu yang keterlaluan, tapi itu bukan asas untuk kita letakkan pada semua orang. Ada setengah-setengah orang yang terlalu ekstrim sangat, sehingga ini jenis perempuan macam ni, boleh keluar pada kedai saya. Itu tak betul begitu. Dia kan perlu makanan juga, dan dia bukannya mencuri, dia membeli. Kalau dengan non-Muslim kita boleh menjual, apa masalah dia dengan orang Islam? Non-Muslim pun kalau dari segi hukum, dia telah melakukan dosa yang besar. Apa dia? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Jadi kalau kita boleh jual dengan dia, mengapa tak boleh jual dengan pengkit ni pula? Tetapi berbeza keadaannya kalau dia buat karnival pengkit se-Malaysia. Kita pula datang tukang beli. Boleh faham tak ni? Elok pula tengok ni macam muslimat cempaka ni, kuliah halal haram pula tu. Kami menghormati Ustaz. Menghormati itu bukan menghormati, tu mati rasa. Faham tak makcik? Itu beza dia kalau kita nak faham. Ya. Jadi kita bukan semua benda kita lamsamkan macam orang lain, tak. Dalam part hukum kita berpegang pada asas ni, memang jelas dalam Quran. So kita no kompromi. No kompromi. Nampak? Itu. Jadi kalau dalam konteks misalnya hal-hal pergaulan, saya rasa itu jelas. Jadi kita pun boleh pesan pada cucu kita, anak kita, dengan siapa yang kamu berkawan ni? Dia ni laki ke perempuan? Lampu. Lelaki dan perempuan. Jadi bunyinya lampu. Tak boleh. Itu kita kena tegur. Kalau kata, nenek diskriminasi ni. Ini bukan soal diskriminasi. Ini soal
hukum. Maknanya kalau dia itu perempuan tetapi dia menggambarkan dirinya sebagai seorang lelaki, menggambar itu artinya dia merasakan bahawa dia lelaki, maka itu bahaya. Bermakna kalau dia merasakan diri dia lelaki, dia tidak akan cenderung kepada macam terbalik je. Kalau dia perempuan, dia mengandaikan diri dia lelaki, dia tak cenderung kepada siapa? Mana pula tak cenderung kepada perempuan? Tentu dia tidak cenderung kepada lelaki, maka dia akan cenderung kepada perempuan. Boleh faham tak? Ini maksud dia. Tetapi kalau dalam konteks dia datanglah misalnya, makcik, lapar betul hari ni makcik, saya ni kena buang kerja pasal saya ni lelaki pun tidak, perempuan pun tidak. Tapi kita pula kata, aku daripada bagi makan orang macam kau ni yang menentang Allah Ta'ala, bawa tenang, salah tu. Faham ke tidak? Itu dah keterlaluan. Tapi dalam konteks tadi soal bergaul, itu jelas. Itu mesti kita tegak di atas dipanggil asas hukum itu sendiri. Boleh faham ke tidak makcik? Termenung aja kenapa? Banyak sangat ke jumpa pengkit ni. Baik, habis. Sambung terus pada tajuk yang seterusnya. Baik, ini pun kita baca je. Hukum merancap untuk mengeluarkan air mani. Ada kalanya darah naluri seks bergelora pada diri seorang pemuda, lalu ia mempermainkan tangannya pada kelaminnya atau merancap untuk mengeluarkan air mani supaya merasa tenang urat-urat sarafnya dan merasa kepuasan dari gelora seks yang membangkitkan syahwatnya, dan perbuatan semacam ini sudah terkenal pada hari ini dengan nama onani, yang dalam bahasa Arabnya ada sirriya. Perbuatan seperti ini sudah diharamkan oleh ramai para ulama mazhab Imam Malik, mengambil dalil haramnya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang yang mereka itu melihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka ataupun hamba sahaya yang dimiliki tangan kanan mereka. Ini maksudnya milku yamin ni hamba, sebab itu diistilahkan tangan kanan itu artinya milku yamin. Milku itu ialah milik, yamin istilahnya tangan kanan, tapi dia terjemah itu mabuk pula kita fahamnya. Maka mereka itu tiadalah dicela, tapi barang siapa yang mencari kepuasannya selain daripada demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang-orang yang melakukan onani atau merancap kelaminnya untuk tujuan melepaskan kepuasan syahwatnya ialah orang yang mencari kepuasan di selain yang dibolehkan oleh hukum Islam. Dan diriwayatkan pula daripada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa dia menganggap air mani itu adalah barang lebihan yang ada dalam tubuh manusia yang boleh dikeluarkannya dengan injeksi dan sebagainya. Pendapat ini telah dipertegur dan disokong oleh Ibn Hazm. Lantaran itu para ulama fikih mazhab Malik telah mengharuskan merancap kelamin itu dengan dua sebab. Pertama, kerana bimbang dirinya akan melakukan zina. Kedua, kerana tidak mampu berkahwin. Kita boleh memakai pendapat Imam Ahmad ini dalam keadaan bergeloranya nafsu syahwat dan kembangan tergelincirnya diri ke dalam yang haram. Umpama pemuda yang sedang belajar di negeri orang atau yang sedang bekerja di luar negeri, padahal pengaruh yang membangkitkan nafsu sangat banyak dan terpampang di hadapan mukanya, dan keadaan sungguh membimbangkan mereka takut terjatuh ke dalam perbuatan yang terkeji itu, maka dalam keadaan serupa itu tidaklah dikira menjadi salah untuk merancap kelaminnya sampai matikan gelora naluri seksnya, tapi dengan syarat jangan sampai lakukan berlebihan dan dijadikan sebagai suatu perkara biasa. Dan lebih utama dalam semua itu ialah dengan mengikut petunjuk Rasul yang mulia pada para pemuda yang tidak mampu berkahwin, dengan membiasakan dirinya dengan banyak berpuasa yang bakal mengurangi keinginannya, dan cara-cara bersabar serta memperteguh bakat takwa yang ada dalam diri, dan memperhatikan diri terhadap larangan Allah Ta'ala yang mana disimpulkan oleh sabda Nabi SAW, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah ada kemampuan hendaklah ia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menjamin menahan pandangan dan lebih kuat membentengi kemaluan. Tetapi barang siapa yang tidak ada kemampuan,
Untuk berkahwin maka hendaklah ia berpuasa kerana puasa itu menjadi pelindung kepada. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, saya sambung terus kepada bab perkahwinan ni kerana dia ada kaitan langsung. Tidak ada pembujangan dalam Islam. Islam berpendirian tidak mengangkat tangan dalam hal narui seks hingga seorang itu boleh melepaskan syahwatnya dengan bebas tanpa ada batasan dan sekatan. Oleh sebab itu dia telah mengharamkan perbuatan zina dan apa saja tingkah laku yang boleh menarik kepada perbuatan zina dan liku-likunya. Akan tetapi di samping itu juga Islam juga menentang kesemua tuntutan berlawanan dengan naluri itu. Tuntutan apapun yang melanggar garizah seks yang cuba mematikannya sama sekali. Sebab itu Islam sentiasa menyuruh manusia supaya berkahwin serta melarang hidup membujang dan memutuskan nafsu syahwat. Baik tuan-tuan, saya ada baru ni terdengar dalam satu radio. Saya tak ingat radio apa. Dia macam iklan lah. Dia bukan iklan. Dia macam apa ya dia panggil. Dia macam orang bercakap tu dia petik balik, dia keluar. Biasa dengar kan kalau kat radio macam itu. Saya agak kurang senang. Pasal apa? Dia semacam satu iklan untuk mengajak orang jangan berkahwin. Mungkin agak saya lah sebelum itu, sebab saya tak mendengar radio tu. Kadang ni sebentar lalu dalam kereta, apa nama ni, mungkin agaknya perbincangan sebelum tu tentang orang perempuan yang bujang. Maksudnya apa dia panggil, umurnya meningkat 30-40 tahun masih belum berkahwin. Jadi kemudian agak di interview. Jadi perkataan dia tu, dia kata, guys, jangan rasa macam mana, lebih kurang begitulah tuan ni, ayat saya tak hafal. Jangan rasa apa ni lah, jangan rasa, dia panggil apa istilahnya, bukan rasa beria apa dia panggil, bukan stres, maksudnya jangan rasa beria lah, desperate payah meno kan, desperate, terdesak untuk nak mencari pasangan kerana faktor umur kan. Sebenarnya kan dia kata hidup ni kita kena enjoy, kita, dan tak payah kahwin pun kita tak payah fikir apa-apa, kata dia, lagi bagus. Ini bahaya kerana dia melihat perkahwinan tu hanya soal kehidupan. Boleh faham tak? Dia tidak melihat perkahwinan tu soal sunnah Rasul SAW. Boleh faham tak makcik? Benda yang pertama kita kena faham kerana sunnah Rasul SAW. Makna kita buat itu kerana disuruh oleh Nabi SAW, kerana ditunjukkan oleh Nabi SAW, atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Hikmahnya tentulah macam-macam, supaya keturunan ini berterusan dan sebagainya. Tapi yang penting sekali ialah kita pegang kerana sunnah Nabi SAW. Kerana kadang-kadang bila kita sebut keturunan, ada pula orang cakap, habis kalau macam tu dia tak dapat anak, boleh bercerai lah. Dia punya kona ni, orang ni kadang-kadang dia punya kona, dia memang sengaja. Sebab itu saya nak pesankan ibu-ibu sekalian, dengan faktor hari ni pemudahkanlah perkahwinan. Ya, yang terbaru, saya tak tahu sama ada statistik itu betul atau tidak. Di Selangor ni khususnya, saya dipahamkan disebut berapa juta, 2 juta ke berapa juta orang perempuan yang meningkat umur masih belum berkahwin. Itu realiti. Saya tak tahu apa faktornya. Mungkin agaknya sibuk masing-masing mencari kerja, atau masih lagi ibu bapa ni faktor menyusahkan dengan faktor perkahwinan ni memang tak ada yang murah ya. Hari ni kalau nak buat kenduri 5,000 boleh buat kenduri. Buat kenduri boleh lah, bukan kenduri kahwin lah istilahnya kan. Sebab itu kadang-kadang faktor-faktor ini menyebabkan jadi susah. Satu lagi, kadang-kadang faktor anak perempuan ada, tapi yang belah perempuan pula dengan syarat, oh ini degree ya, dikiranya semua. Baik, kira semua sekali pampers budak tu dulu semua berapa. Saya, ni pandangan saya lah ya, pemudahkan. Lagi satu saya kata, pemudahkan ini matlamatnya untuk menjaga dia orang. Kita nak suruh jaga dengan apa lagi kak? Hari ni orang masalah perceraian ni, ya Allah Rabbi, dah jadi satu yang common, dan orang tak malu pun mengaku. Yang terbaru ni saya tak tahu apa matlamat, itu pun saya orang tunjukkan. Ada satu orang, dia beritahu macam mana pengalaman dia melahirkan anak luar nikah. Mungkin agak saya niat dia bagus nak bagi tahu jangan diskriminasi anak ni, tapi cara dia bercerita kalau mengikut video tu bahaya. Maksud bahaya tu ialah
Dia macam seolah-olah nak kata walaupun anak tu anak luar nikah, senang aja saya beranakkan dia. Dia tak merasakan perbuatan dia itu suatu benda yang salah. Mungkin dia nak menyampaikan benda yang lain. Ni pandangan saya lah. Saya mungkin orang kata terlalu husnuzon, tapi saya pun tak tahu cerita jadi payah. Cuma maksud yang saya boleh dapat daripada apa dibuat secara video, dibuat tu, ya, ni zaman orang suka sharing, nak jadikan konten. Saya pun tak faham apa matlamat dia. Tapi mungkin sangka saya dia nak beritahu bahawa jangan diskriminasi anak daripada keterlanjuran mungkin. Ya. Tapi bila dia mengulang soal, dia tak rasa malu dia ada anak luar nikah sebagainya. Atau juga saya rasa macam dia menggunakan terma atau perkataan yang salah. Sama ada mungkin dia tu berlaku dengan silap orang lain, atau dia jadi mangsa ke dan sebagainya. Akhirnya dia termengandung. Saya tak tahu, Allahu a'lam. Sebab tak jelas. Tapi yang pasti perkongsian dia tu amat menakutkan. Menakutkan apa? Kalau dulu orang sanggup letak anak yang mengandung tak ada bapa ni dalam gua, kan, walaupun tu salah, tapi nak cerita betapa kuatnya nilai malu pada masa itu. Betul tak? Sekarang tidak. Bahkan dia menceritakan pula, bahkan dia berbangga pula anak tu sekarang dah besar, dah berjaya dah pun. Jadi yang ini saya tak tahulah apa benda nak berlaku kat dunia kita ni. Sebab itu kita ni ibu-ibu sekalian, bukan, saya rasa saya tidak bawa dengan nada menghina, betul tak? Saya tidak bawa dengan nada menghina, saya tidak bawa dengan nada untuk merendahkan orang, tetapi saya nak beritahu supaya kita rasa dunia ni memang dah tenat sangat. Maksud saya tu ialah supaya kita sebagai mak bapak, ibu-ibu yang ada ni mungkin dah habis dah anak-anak dah, kan, ada mungkin yang lebih kurang saya ni mungkin ada banyak lagi anak. Masuk anak ni artinya belum kahwin lah, termasuklah saya. Saya kata dengan orang rumah, tak ada apa benda kita boleh nak menjaga anak-anak ni selepas daripada dia berkahwin. Dengan faktor yang ada sekarang ni, orang bercerai, orang begitu begini dan macam-macam, melainkan keberkatan Allah Ta'ala. Boleh faham tak? Maknanya siapa lah yang nak jaga? Allah je lah boleh jaga. Faktor, banyak faktor. Hari ni soal perkahwinan ni banyak faktor. Faktor kehidupan tu sendiri. Saya kadang-kadang, saya bila berada atas jalan, saya sekadar pergi kuliah aja. Pergi kuliah ni, kalau dah jam sangat tak sampai, nak buat macam mana? Betul tak? Kita nak bergerak, kita tengok map. Kalau dia kata 30 minit, lebihkan sikit 15 minit. Atau lebihkan dia setengah jam. Takkan nak sampai 3 jam sebelum, melampau benar, kan? Tapi kalau lepas pada itu kita dah berada atas jalan, mungkin ada kemalangan dan sebagainya, akhirnya sangkut, tak boleh buat apa. Jadi kuliah tak jalan, tak apalah. Tapi orang yang hari-hari dia melalui jalan yang sama, bekerja, keluar pagi, kadang kita keluar subuh, orang dah keluar pergi kerja, kita pun tak boleh mikir, kita ni nak pergi masjid, dia pergi kerja. Pukul berapa dia masuk? Adakah kerja masuk pukul 6 suku? Kan? Tapi itulah realiti hari ni. Orang meluru, kadang-kadang kita tengok orang bawa kereta, bawa motor ni, bukan main laju lagi, semata-mata nak sampai di tempat kerja tadi tu, mengikut masa dia. Artinya apa kak? Nak beritahu bahawa struggle-nya hari ini orang menguruskan kehidupan. Kadang-kadang ini jadi faktor. Kalau tak bekerja betul-betul pula, 1,500 hari ni apa benda boleh dapat? Saya ada staff dekat office, kita bagi makan tengah hari, supaya dengan harapan dia tak payahlah belanja. Hari-hari kita bagi makan, kan? Walaupun kos bagi makan tu bila dihitung kira beribu juga, tapi dengan harapan supaya bila dia bekerja, dia tak payah fikir dah makan tengah hari, makan malam kat rumah. Jadi kurang-kurang solid lah dia dapat. Lagi pula duduk dekat-dekat situ je. Jadi maknanya minyak pun tak seberapa, tol tak seberapa. Sebab kos makan tu pun tinggi, kan? Kadang bila saya berceramah di Kuala Lumpur, saya tengok keluar makan, saya mikir, kalau sehari dia makan RM15, sebulan berapa? Itu makan tol lagi. Anak saya sekolah di Rawang, pergi balik mengantor, asalnya duduk asrama. Tapi ialah, kita punya keteguhan tu kadang-kadang tak boleh waris kepada anak ni. Wahal dia dengan mak dia dengan bapak dia sekolah yang sama situ, elok je duduk asrama dulu, sekolah yang sama je pun.
Sampai ke anak tak boleh. Hantarlah ulang alik. 600 bulan. Saya kata Allahu Akbar. Jadi maknanya struggle kehidupan ni. Itu faktor. Oh makcik, nak bagi tahu ni, kita tak sama dengan orang sekarang. Itu belum lagi sibuk dengan telefon, dengan apa segala macam tu nenek. Belum lagi tudungnya apa sebagai. Belum lagi yang sibuk nak melancong lah, nak apa semua. Maknanya kalau kehidupan tu memang dia terpaksa struggle, ini kadang-kadang merisaukan, boleh menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Kadang di rumah tu renggang, di pejabat dia rapat. Inilah antara punca. Waliyazbillah. Sebab itu saya kata ibu-ibu sekalian, apa cara kita? Saya sendiri cakap dengan sendiri saya, apa cara nak menjaga anak-anak kita? Apa cara? Ada satu je cara. Apa dia? Allah Ta'ala jaga. Sebab itu carilah keberkatan dengan harapan kita tawasul, ya Allah, aku cuba buat semudah mungkin sebagaimana yang kau nak atas satu saja. Mudah-mudahan kau berkatkanlah perkahwinan anak aku ni. Kalaupun ada masalah, biarlah dia orang jumpa jalan keluar. Kalaupun ada masalah, tidaklah sampai bercerai-berai. Mudah-mudahan mereka ni dapat yang memanjangkan lagi zuriat untuk agama kau. Jadilah. Jadi kalau kita susahkan, payah. Kadang-kadang satu masalah perkahwinan, mungkin hari ini dah nampak common juga. Orang combine buat kenduri. Betul tak? Ya, baguslah tu. Kan combine. Lagi bagus combine ramai. 10 orang, satu kenduri. Kan? Jadi combine, jimat sikit. Kan? Kalau tidak pun buat kecil-kecilan sudahlah. Tapi kecil-kecilan pun 5,000 pun makan berapa orang? Kan? Kecuali buat nasi lemak, mungkinlah. Nasi lemak RM1 dapatlah 5,000 bungkus. Tapi satu faktor yang lain, ibu-ibu sekalian, dari segi hantaran. Sebenarnya hantaran tu memanglah dia hadiah. Hantaran ni hadiah. Dia mas kahwin tu memang dia punya. Tapi kadang-kadang hantaran ni lah kita nak buat modal buat kenduri. Kan? Kalau orang perempuan. Itu yang jadi masalah. Akhirnya apa yang Piramli sebut lama dulu, mak bapak kau yang salah, kata dia. Kalau mak bapak saya yang salah, tu Piramli sebut tahun 60-an dulu tu. Itu realiti dia. Allah musta'an. Jadilah yang belajar ni, mungkin opah tak ada kuat, ada kenduri lagi. Opah ada kenduri lagi, tak ada lah kot dah. Tapi yang lain-lain lah, saya ada lagi, kakak lagi, tak ada dah. Yang mana tak ada dah lepas tu lepas lah. Kan? Yang masih ada ni, yang ke depan. Saya nak dara 3 orang, 3 perempuan nak bujang seorang. Tapi maknanya ini kita lah yang belajar. Faham makcik? Oh kak. Jadi mudah-mudahan kita ni tak sekadar mengisi masa untuk belajar je. Kita belajar supaya kita dapat apply dalam kehidupan kita. Ya. Saya nak bagi tahu realiti kehidupan. Mungkin kita tak nampak sebab kita punya pandangan tu depan mata kita je. Saya bergerak macam-macam kementerian. Saya bergerak daripada negeri ke negeri. Saya bergerak daripada tempat ke tempat. Realiti tu kadang-kadang susah untuk ibu-ibu tengok. Ya. Sebab itu kami ni, para asatizah ni mungkin bila berkongsi begitu, itulah input untuk ibu-ibu yang mungkin kita tak boleh bergerak sejauh mereka. Ya. Jadi benda yang kita tak nampak, mungkin orang lain nampak, dek kerana kita tak involve dalam hal tu. Tapi kalau kita sendiri involve dalam hal tu, dan kita akan nampak. Itu realiti yang berlaku. Ya. Baik, saya sambung sikit, 10.30 dah. Baik. Tegasnya tidak boleh seorang Muslim itu menahan diri daripada berkahwin padahal ia berkemampuan untuk berkahwin. Kemampuan ini dia sesuatu yang subjektif. Dia bukan hanya soal duit saja. Kemampuan ni termasuklah tidak sakit. Artinya sampai dia panggil apa nama ni, apa dia panggil istilahnya, tidak mampu untuk memberikan hak-hak yang sepatutnya diberikan oleh suami atau isteri. Itu tak boleh lah. Ya.
ataupun dengan mendakwa diri ingin mencurahkan segala masanya untuk beribadah kepada Allah, atau ingin membujang untuk berbakti kepada Allah, atau untuk hidup ala rahib kerana ingin membelakangi semua tuntutan keduniaan. Walaupun hal-hal ataupun alasan itu atas nampaknya kelihatan macam bagus, ya, nampaknya kelihatan macam bagus, tetapi itu juga sebenarnya masih tidak sesuatu yang diterima dalam Islam. Kadang-kadang ada orang kata, tak apalah mak, Alung ingat Alung nak belajar pandai-pandai, jadi Alung tak nak kahwin. Alung nak belajar tinggi sampai bangunan yang baru siap tu. Itu juga tetap tidak dilihat baik oleh agama. Boleh faham tak? Kenapa? Sebab ini yang jadi masalah. Akhirnya orang-orang yang cerdik pandai ni, apabila dia tidak ada zuriat, maka rugilah pada umat ni. Boleh faham tak kak? Jadi bukan soal belajar pandai tu bagus, menunjukkan bahawa anak kita atau keturunan kita itu orang yang bijak. Maka inilah yang sepatutnya untuk kita gesa supaya berkahwin. Kalau binatang pun kak, oh makcik, ayam kan orang pilih ayam baka yang bagus, betul tak? Kambing tu dipilih baka yang bagus. Mana ada baka yang tak bagus dia ambil? Mana ada orang, apa nama ni, dia panggil kacuk, kacuk baka tu, yang kalau tuan kambing tu batuk, kambing tu pingsan. Tak, dia ambil baka yang bagus, baka yang besar, baka yang sihat, baka yang banyak daging. Itu dalam konteks kambing lah. Kan kita takkanlah nak cari pasangan untuk anak kita yang banyak daging pula. Tapi makna begitu. Ini kita nampak macam bagus. Tak apalah, anak saya tu tak apa, dia memang nak tumpu pada pelajaran. Dia nak buat sampai PhD, nanti lepas dia ada PhD dia nak buat DPH pula, lepas tu HPD pula, dia tukar-tukar lah. Tak, agama tetap memandang itu tidak baik. Faham makcik? Oh makcik. Dan kena bagi tahu anak-anak kita juga, jangan sampai tutup hati itu untuk berkahwin. Kerana kadang-kadang jodoh ni datang lambat. Ada orang 45 pun sampai jodoh. Possible ke tak possible? Possible. Jadi jangan tutup-tutup. Tak ada istilah tutup. Kilang tutup tu bab lain. Faham ke tidak? Ya. Baik, sambung lagi. Ramai aja orang berkahwin. Ada orang 60 kahwin, baru jumpa jodoh kan? Anak dara tu ada, ramai. Apa pasal pula tak ada? Jadi tak payahlah nak beria sangat, tutup hati, tak payah. Dan tak payah nak announce sangat lah, takut besok terkahwin. Letih nak menjawab. Dulu bukan kata tak nak kahwin ke? Itulah, dulu tutup hati, sekarang terbuka hati, kata dia. Nabi SAW menarik perhatian setengah-setengah para sahabatnya yang menampakkan kecenderungan kepada hidup kerahiban, yakni ingin meninggalkan sama sekali perkahwinan. Lalu beliau segera mengisytiharkan sikap itu adalah semacam penyelewengan dari dasar Islam dan membelakangi sunnah Nabi SAW, sebab beliau telah menolak pemikiran yang dianut oleh pendeta-pendeta Nasrani itu daripada diserapinya oleh generasi Islam. Maka dinukilkan daripada Abu Qilabah riwayat yang berikut, yaitu arada anasun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yarfudud dunya wa yatrukun nisaa wa yatarahhabu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghalladha fihim al-maqala thumma qala innama halaka man kana qablakum bitashdid. Bitashaddud, saya tak nampak apa tulisan bitashdid. Bitashdid, shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim faulaika baqayahum fil adyari was sawami' fa'budullaha wa la tusyriku bih wa hujju wa'tamiru wastaqimu yastaqim bikum.
Bapa orang sahabat Nabi SAW ingin menjauhkan diri daripada keduniaan dan meninggalkan wanita yang ini tidak mau berkahwin dan mempergauli wanita serta ingin hidup membujang terus. Lalu baginda menasihatkan mereka dengan nada yang marah. Ya, faghalladha fihim al-maqalah. Katanya, sungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada kamu telah binasa dengan sebab mereka memberatkan diri mereka. Qablakum bitasdid, memberatkan bitasdid. Syaddadu ala anfusihim, sebab itu Allah pun memberatkan ke atas mereka. Sisa-sisa orang ini masih ada lagi, iaitu mereka yang tinggal di gereja-gereja dan biara-biara. Oleh kerana itu hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya Dia dengan yang lain. Kerjakanlah haji dan umrah serta luruskan dirimu, nescaya Allah juga bersikap lurus dengan kamu. Kemudian perawi tersebut mengatakan, turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan segala yang baik-baik yang dihalalkan Allah kepadamu, dan jangan kamu melanggar batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Ayuh, kita berhenti setakat itu dululah. Ya? Jadi maknanya kita dah masuk bab perkahwinan. Jadi sebagai kesimpulan bab perkahwinan ni ialah Islam mengelakkan. Kalau ingat tak dulu perbincangan kita berkaitan dengan keberhalaan, pasal rumah, dalam rumah kan ada pasal gambar, pasal patung. Ni macam tak ada harapan nampaknya. Ingat lagi Alhamdulillah. Ingat tak saya sebut dulu, isunya ialah Islam tidak hendak ada unsur apa? Gambar dan patung ni dulu. Ingat tak? Dia kita tak boleh kata syirik lah semua gambar patung tu. Ada satu saya sebut dulu, tidak ada unsur apa? Unsur apa? Islam tak nak ada unsur apa dalam rumah? Siapa sebut tadi? Siapa sebut? Mana orang menyebut ni? Siapa sebut tadi? Apa unsur apa? Aywa. Islam tak nak unsur keberhalaan. Kita tak sembah pun patung tu. Kadang-kadang patung buat tabung. Ingat tak dulu kita bincang? Tabung ayam. Kan? Tapi bukan itu isunya. Kerana Islam tak nak ada unsur keberhalaan. Boleh faham tak makcik? Bukan soal kita sembah atau tidak. Mana ada orang patung ayam pula, tabung ayam tu dibuat sembahnya. Orang yang menyembah patung pun tak menyembah patung ayam tu, tabung ayam tu. Betul tak? Tapi bukan itu isunya. Kerana Islam tidak hendak ada unsur keberhalaan. Sebab itu kenapa dia ajarkan pada kita kalau ada anak patung sebagainya, macam mana cara nak menguruskan dia. Ingat tak lagi kita bincang dah dulu. Ni memang kalau buat exam banyak gagal ni, kan? Sebab itu kita kata jangan disusun-susun dia. Betul tak? Dijadikan sebagai perhiasan. Kerana kita benda tu hanya sebagai lokbah ataupun permainan sahaja untuk cucu kita, anak kita atau atuk dia lah. Kalau atuk dia pemain anak patung sesama dengan cucu, so untuk permainan. Sama juga dalam konteks ni. Bukan soal tak terbuka hati, tak ada jodoh, tak. Yang penting letak dalam diri kita. Pertama itu sunnah. Kok mana pun saya nak juga. Jadi kalau mati pun dalam keadaan tak berkahwin, sekurang-kurangnya apa? Dia dapat pahala, dia nak mengerjakan sunnah Rasul. Jadi saya pesankan ni kita yang ada, kalau ada anak-anak yang belum, kena bagi tahu dengan dia. Kalau ni mak baru belajar, walaupun memanglah kau pun kata memang tak adalah orang agaknya nak kahwin kau, jangan kau buat begitu. Soal kahwin tidak dijodoh Allah Ta'ala, memanglah kalau ikut fatwa umurnya nampak macam tak ada, tapi letakkan dalam hati tetap ada rasa nak melaksanakan sunnah Nabi SAW tu, itu berkahwin. Kerana ni besar, sebab dia termasuk dalam hifzu apa? Dia masuk dalam dia panggil apa ke benda lah payah, pasal dia cakap nak habis ni, dia dah gulung ni, dah lupa dah semua. Dia panggil dia panggil dia ada istilah dia, keutamaan dalam agama ni, hifzuddin, hifzun nasab, hifzul mal, melihara agama, memelihara keturunan. Itu konsepnya. Macam mana nak jaga keturunan kalau tak berkahwin? Boleh faham tak?
bermakna dia adalah satu perkara yang penting, dipanggil maqasidus syar'iyah ataupun maqasid syarak. Jadi jangan langsung letak, tak adalah saya dah tak nak berkahwin dah. No. Sebab mana ada sebut dalam hadis kahwin tu mestilah umur 30 ke bawah? Ada ke? Tak ada. Sebab itu saya kata sekurang-kurang niat kita untuk melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan saya cerita poligami ni, tak cerita apa benda pun buat poligami. Saya cerita perkahwinan. Jangan bila kita sebut sunnah tu rasa ni macam cerita poligami je. Tak ada kaitan pun. Sebab yang saya sebut ni merisaukan suasana yang ada hari ni. Setuju tak? Pasal ada orang sibuk kerja ni, saya kata latar belakang yang kadang-kadang menyebab atau mempengaruhi isu berkait dengan soal memelihara keturunan ni. Sebab tu saya kata dia benda besar. Maqasid ni benda asas dalam syarak ni. Syarak kita ni, syariat yang diturun pada Nabi SAW 23 tahun tu dihimpunkan kepada 5 asas ataupun maksud 5 yang besar. Antaranya apa? Menjaga keturunan. Boleh faham tak? 23 tahun tu syarak yang turun kepada Nabi SAW, pensyariatan tadi dipecahkan kepada 5 tujuan yang besar, tujuan utama. Antaranya apa? Menjaga keturunan. So perkahwinan ni benda besar dalam Islam. Boleh faham tak? Oh makcik. Jadi kita berhenti dulu setakat ni, kita sambung lagi. Saya rasa tahun depan je lah kita sambung, ya. Cuti lama sikit lah, ya. Setahun, Jadi insyaAllah saya bagi tahu siap-siap tuan, kelas kita ni kita tangguh dulu. InsyaAllah tahun depan baru kita sambung, ya, InsyaAllah. Itu ada yang confuse sekejap lagi tu, ya. Kenapa pula tangguh ke tidak? Kenapa tahun depan? Dah tu bila lagi? Ini kan bulan 12. Mana 2 minggu lagi tu dah tukar tahun dah. Okey, ibu-ibu sekalian, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat apa kita kongsikan, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma, tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nak minta 2 minit je. Pertama, saya ni war sajalah, ya. Saya akan ke Aceh insya-Allah pada 24 hari bulan ni. So far grup dah ada lah.